Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucap terima kasih. Saya pun maafkan ada cara lain tadi sebelum saya kemari. Pengurusi dan panelis Tan Sri Khalid, W.B. Git Siang, Dr. Hatta dan Amiga, rakan-rakan dimuliakan. Bila kita kenang tokoh besar, ia bukan sekadar merintih tentang jasa, tetapi menjadikannya sebagai obor yang boleh menyalakan semangat baru. Kami di Universiti Melaya masa Tunku Abdul Rahman, putra Al-Haj, Perdana Menteri, tentunya kenyataan sejarah menunjukkan bahawa kami juga di antara yang menegur kepimpinannya. Tetapi ruang, walaupun tidak demokrasi yang ideal, ruang cukup terbuka. Tidak ada yang didera atau dipenjarakan kerana menentang beberapa dasar Perdana Menteri ketika itu. Tetapi yang saya pribadi terkesan kerana saya masih muda dan kemudian menemui Tunku Abdul Rahman, terutama setelah beliau meninggalkan jabatan Perdana Menteri, dia menunjukkan banyak sikap memaaf dan kasih sayang yang luar biasa. Ini kekuatan apa yang kita sebut sense of justice, fair play and compassion, yang sebenarnya kurang dalam senario politik yang berlaku sekarang. Ya. Politik itu harus matang. Pimpinan harus menunjukkan kesediaan untuk menerima teguran, untuk membolehkan negara yang dengan pelbagai pendirian, sikap, kaum, agama menjana perubahan yang sepatutnya. Ya, tapi Tengku ya, seperti saya dengar Tan Sri Khalid punya cerita yang biasa dia tentang cuti Tan Sri Husin yang kita tahu ya. Tetapi saya masih ingat bila saya sebagai timbalan menteri masa itu dan terpaksa host jamuan makan malam untuk Tunku Abdul Rahman yang mempengurusikan Raisab, Persatuan Islam dan Kebajikan Asia Tenggara. Jadi saya selaku timbalan menteri host. Tunku tentu dia bergurau. Kalau tadi Tan jumpa saya, dia tak tanya saya apa khabar, sebab dia anggap saya agak radikal. Dia tanya mak saya dan ayah saya yang dia kenal kerana mereka itu tokoh-tokoh UMNO Pulau Pinang dulu. Tapi yang menariknya dia cerita the main table. Dia kata, oh you know this young man? Dia kata, yes of course Tunku Anwar, yes, yeah. He was a great fighter, but he became tired, so he joined UMNO. Saya duduk tunduk je. Nothing much I can say. But that was the Tunku. Dia selama dalam teguran semua. Kalau sudah saya, ayah saya masa itu ahli parlimen, dan setiap masa saya tingkatan 6 saya tumpu banyak perhatian di parlimen, dan memang jawapan-jawapan dia di parlimen itu kalau ikut konteksnya masyarakat Melayu susah mau terima ya. Tetapi kerana orang lihat dia itu terlalu ikhlas dan jujur dan orang memaafkan ya. Umpamanya beberapa wakil PAS ketika itu menyerang dia di parlimen kerana terang-terang minum arak. Tengku jawab, iyalah, yang tu nampak sangat. Dia tak hipokrit sebagai political leaders yang biasa kita tahu. Dan dia kata, yalah, tapi yang saya buat masjid bagi masuk orang Islam banyak tu pahala lah juga, cover lah kata dia.
No. Jawapan itu tidak akan lulus kalau di kalangan orang yang sedar agama. Tetapi orang memaafkan karena that's tengku. Ya. Dan ya saya tidak bermaksud menyentuhkan aspek itu ya. Tetapi hebat tengku ya. Selain dari yang kita katakan meletakkan asas kenegaraan sebagai perpaduan ya, ialah keunggulannya selain meletak asas itu meneruskan selepas dia meninggalkan jabatan. Jadi pengaruh Tunku sebagai bapa kemerdekaan, bapa negara itu lebih hebat pada hemat saya. Selain pada asas dia meletakkan asas negara Malaya dan Malaysia, tetapi ialah kerana kehebatannya untuk terus berjuang pertahankan idealisme dan prinsip asas kemerdekaan negara. Dia tidak mau tolak ansur sama sekali dalam soal menjadikan Malaysia ini dengan asas perlembagaan. Saya terang beritahu bahawa sebenarnya tidak ideal pemerintahan beliau dari segi beberapa sekatan dan sebagainya, tetapi beliau menyanggah bila ada tindakan yang agak keterlaluan, baik dari segi media, tindakan terhadap pembangkang dan kesatuan, dan yang lebih penting ialah soal perpaduan masyarakat berbilang kaum dan agama. Dia terpaksa berdepan, dan sebab itulah suara dia dan penulisan dia, terutama bila dia bebas dan merdeka untuk menulis pada ketika itu, star yang masih lagi bebas, tidak star terkongkong seperti yang ada sekarang ya. Itu seperti kita yang sedia maklum, Tengku menulis dan di situ ia memberikan teguran dan peringatan yang tajam tentang pelanggaran prinsip perlembagaan, pelanggaran hukum, keangkuhan kuasa yang datangnya seorang yang berbicara dengan terang. Tentu Perdana Menteri selepas itu, terutama zaman marhum Tun Abdul Razak, tidak memberi layanan atau penghormatan atau pengiktirafan kepada beliau. Masa Tun Dr. Mahathir ambil alih, dia cuba ada jamuan besar-besaran untuk meraihkan Tunku di Kuala Lumpur dengan Syarifah Aini menyanyikan lagu Kuda Aku Lari, Gagah Berani. Saya masih ingat, tuju khas kepada Tunku Abdul Rahman kerana dia peminat lumba kuda. Tetapi dia tidak berjaya sedikit pun memperbaiki hubungan di antara mereka kedua. Saya semasa saya ketua Pemuda UMNO berulang kali bawa rombongan jumpa Tunku Abdul Rahman dan cuba ingat bagi penjelasan supaya meredakan hubungan beliau dengan Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Dr. Mahathir pada masa itu. Tapi tidak berhasil kerana Tengku masih menganggap bahawa perjalanan dan pemikiran Tun Dr. Mahathir itu lari dan meninggalkan landasan apa yang beliau anggap sebagai peranan UMNO dan negara yang menteraskan perlembagaan. Saudara, tadi saya sempat dengar YB Kit Siang membangkitkan isu kaum dan agama. Kalau kita nak menjayakan majlis ini, pada hemat saya, satu asas peringatan kita ialah untuk kembali kepada semangat perlembagaan. Ya. Kita mesti ada tenacity of purpose untuk pertahankan the spirit of the constitution. Beberapa minggu yang lalu saya bagi pihak Pakatan Rakyat, saya terlepas mesyuarat majlis Pakatan Rakyat,
memukakan cadangan national consensus, isu kaum, isu agama, isu pengurusan dan tata kelola negara. Ini bukan perkara baru. Ini hal-hal yang sudah termaktub dalam perlembagaan yang harus kita perkukuhkan dalam semangat perlembagaan. Ya. Dan ia tentu lebih kuat kalau kita cuba ungkapkan semula beberapa pertimbangan prinsip yang diutarakan oleh Yang Teramat Mulia Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sendiri. Ya. Yang dilupakan umpamanya oleh anak-anak muda. Yang pertama, peristiharan kemerdekaan. Ya. Peristiharan kemerdekaan ini, Independence Declaration, saya masih ingat di kampung masa itu dalam tulisan Jawi hampir tiap masjid dipamerkan. Ya. Bagaimana masyarakat desa, kampung, Melayu sendiri pun dilatih untuk memahami bahawa kemerdekaan itu ada maknanya. Kemerdekaan itu menjanjikan sesuatu. Kemerdekaan itu bukan sahaja melepaskan dan membebaskan negara dari cengkaman Inggris, tetapi menjanjikan satu masyarakat dan negara yang demokratik, yang berasaskan perlembagaan, yang menjamin kebebasan dan kemerdekaan kepada rakyat. Kita harus baca semula apa yang diistiharkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dan ke masa itu saya ingat jutaan kenyataan itu disebarkan, dan saya masih ingat di setiap sekolah, di setiap masjid, ya, dalam tulisan dengan tanda tangan Tunku Abdul Rahman tentang peristiharan. Yang kita bicarakan, bila pemimpin UMNO sekarang dengan badan-badan yang mereka taja, ya, menghina kaum, itu bukan soal menghina kaum, menghina semangat perlembagaan negara dan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Yeah. This is not an issue that we can choose to ignore merely as a contentious political issue in an ordinary debate. First, there is not even a reasoned discourse on the subject. What you observe now is a language of fear, a language of hatred. And this, mind you, is a precursor to any possible strife, civil strife and tension. You're sowing seeds of discord, and you have seen either in Muslim countries between sects, S-E-T-S, or multiracial societies or multireligious countries. If you see and observe the historical antecedents, the beginning has always been the language of hate, language of fear. Do not ever consider this lightly. Potentially it is a major threat. That is why we took upon ourselves, after the prison assault in prison, or the continued abuse and the vicious attack in the media, we still stood our ground and said, look, let us discuss issues that affect the livelihood of ordinary Malaysians. Their security, yeah, their welfare, issue language and religion. Because you can see a complete disconnect. I'm sure Dr. Hatta would share with me. You go to the villages, past leaders and we Malay leaders are just condemned as turncoats or betrayers to the Malay cause or the Islamic cause. There was a debate now, I mean, I was just following the tweet between Khalid Samad and Noh, apa yang Menteri Jaga Udang, Noh Omar, yeah. I mean, full of venom. Who, I mean, no relevance. I mean, these people are selling their souls, selling rights to Christians on the Allah issue. These people, Anwar and Nurul Izzah, are liberals.
What is wrong with being a liberal? It becomes a sinful term. You know, there's not even a debate of what liberalism entails. You ask him, if I were to have a debate, I mean, I did not discuss with Khalid. I should say, what do you mean by liberal? Oh, tak ada agama. And that's not liberal. Tak ada agama, mungkin agnostic. Dia tak faham. Jadi you debate dengan either the deaf or the complete ignorant. Guys, you know, like the debate, you have a minister, I mean, they suka repeated, the Minister of Home Affairs, and I don't take it lightly. You may choose to disagree, you can even question, you have every right to question. There is a call. Nobody is above the law, yes, but you have no right to insult the basic intelligence of ordinary Malaysian and threaten people and giving a go-ahead for anybody being threatened with slap or with assault. I mean, this is crazy. This is not Minister of Law. This is like a chief gangster in the country. No, really. Jadi jangan anggap ini pendagangan. Kita bercakap soal tunggu Brahman, kita cakap soal rule of law, kita cakap prinsip pelembagaan, kita cakap soal peristiharaan kemerdekaan, dan kita dengar bahasa curang, bahasa yang menentang seluruh asas pelembagaan. Saudara, saya boleh terima kritikan, saya boleh terima teguran, saya tahu betapa susahnya, termasuk Kajang Move ni, saya boleh terima, tetapi ada had dia. Jangan pertikai semangat pelembagaan negara kita, jangan pertikai hak, dan jangan menghina mana-mana kaum. Kalau saudara tanya, saya nak rumuskan, dan sekali pun ada, kalau ya, ruang yang kita gunakan baik di Kajang tu Selangor tidak lain ya, daripada usaha kita untuk berikan signal yang jelas ya, bahawa battle ini bukan Anwar battle atau Keadilan battle, Pakatara battle, tapi nak tunjuk bahawa ya, masa depan kita bermula di Selangor harus lebih keras dan tegas menunjukkan setiap anak Melayu, anak Cina, anak India dan anak orang asli di Selangor ini akan kita pertahankan hak mereka. I think I reserve my case. Now, if to conclude, I would say that the legacy of Tunku Abdul Rahman is nothing more than securing a united Malaysian nation. Terima kasih.